Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bertemu pada siri yang ke-146 daripada pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ahlan kepada Faridah Abu Bakar, Fatimah Samsuddin di ruangan Facebook. Ahlan juga kepada sahabat-sahabat yang berada di ruangan TikTok. Kita telah tiba pada hadis yang ke-2431 daripada pembacaan hadis kitab Sahih Imam Muslim. Masih lagi berkisah berkenaan tentang tajuk kesabaran Nabi SAW menghadapi kerenah para Arab Badui yang meminta-minta kepada Nabi SAW dengan kasar, dan kadang-kala pada waktu itu bagaimana Nabi bersabar dengan sikap mereka. 2431 baca hadis dia. Daripada Miswar bin Makhramah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, qasama Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membahagi-bahagikan aqbiyah. Aqbiyah bermaksud al-thawb, jubah. Nabi SAW telah membahagi-bahagikan jubah yang Nabi SAW terima. Walau yu'ti Makhramah syai'a, namun baginda Nabi SAW tidak memberikan buat Makhramah, ayah kepada Miswar, sesuatu apa pun. Faqala Makhramah, maka Makhramah berkata kepada anaknya Miswar. Apa yang beliau kata kepada anaknya Miswar? Ya bunayya, wahai anakku, intalik bina, jom kita pergi bertemu dengan Nabi SAW, kerana pada waktu itu dia nak minta jubah yang mana dia harap dia sepatutnya dapat. Fantalaqtu ma'ah, maka kata Miswar, aku pun menemani ayahku menemui Nabi SAW. Maka ayahnya berkata, udkhul, masuklah, fad'uh, panggillah Nabi SAW untukku. Maka berkata Miswar, fada'utuhu, maka aku pun memanggil Nabi SAW. Fakharaja ilaihi, maka Nabi SAW keluar kepada ayahku. Wa alaihi, ay wa ala yadihi, dan pada tangan baginda Nabi SAW adanya jubah, yang mana daripada jubah-jubah yang seperti sebelum ini. Maka baginda bersabda, khabaqtu hadza laka, aku telah sembunyikan, aku telah simpankan jubah ini untuk kamu. Qal, berkata Miswar, fanadhara ilaih, maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Makhramah telah melihat kepada Nabi SAW lalu berkata, radiya Makhramah, Makhramah telah reda, Makhramah telah gembira. Maka daripada sini kita lihat sikap Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW sentiasa mengambil berat tentang setiap karenah sikap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang muda, yang baru masuk Islam, yang tua dan seumpamanya. 2432 baca. Maka riwayatnya lebih kurang sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka qadiman ala Nabi SAW aqbiyatun, telah sampai kepada Nabi SAW beberapa pasang pakaian, beberapa pasang jubah. Faqala li Abi Makhramah, maka ayahku telah berkata kepadaku, nama ayah beliau Makhramah, nama anaknya Miswar, kedua-duanya sahabat Nabi. Intalik bina ilaihi, bawalah aku berjumpa dengan Nabi. Asa an yu'tiyana minha, moga-moga Nabi memberi kepada kami sesuatu daripada pakaian-pakaian tersebut. Qal, berkata Miswar, faqama abi 'alal bab, maka ayahku telah berdiri di hadapan pintu rumah Nabi. Fatakallama, dan dia mula bercakap. Fa'arafan Nabi SAW, maka Nabi SAW mengenali suara ayahku.
Fakharaja, maka Nabi SAW telah keluar. Wa ma'ahu qaba'un, dalam keadaan pada tangan Nabi SAW adanya pakaian dan jubah tersebut. Wa huwa yurihi, dan dalam keadaan Nabi SAW menunjuk-nunjukkan kepada ayahku mahasinah, kecantikan jubah tersebut. Maka Nabi kata, bagus ni jubah ni, bahagian begini-begini. Maka Nabi SAW menunjukkan kepada ayahnya Makhramah. Ini sikap Nabi. Maka Nabi bersabda, khaba'tu hadzalak, aku simpan ini untuk kamu wahai Makhramah. Aku simpan ini untuk kamu. Menjadikan Makhramah pun gembira, happy. Daripada sini kita belajar bagaimana Nabi SAW mengambil berat tentang para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. 2433, di sini adalah hadis berkenaan tentang sikap Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang mana dia pernah tengok ada seorang tak dapat pemberian daripada Nabi, orang lain dapat. Maka dia tak puas hati. Bagi dia yang sepatutnya layak dapat adalah orang tersebut. Maka dia pun jumpa dengan Nabi, tanya kepada Nabi, mendesak kepada Nabi berkali-kali, sehingga Nabi SAW terangkan, wahai Sa'ad, sebenarnya aku pun begitu. Banyak orang yang mana aku suka ingin untuk berikan, tapi aku tak dapat berikan kerana tak cukup. Dan orang yang mana aku tidak mahu untuk utamakan pemberian kepada mereka, namun aku perlu berikan kepada mereka supaya kuat iman mereka, sebab mereka baru masuk Islam. Maka Nabi terangkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Terus 2433. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu annahu a'ta Rasulullah, bahawa Nabi SAW telah memberi hadiah rahtan kepada sekelompok orang. Wa ana jalisun fihim, dan aku pun duduk bersama dengan kumpulan tersebut, tapi Sa'ad tak dapatlah. Nabi bagi kepada orang yang baru masuk Islam. Qala, berkata Sa'ad, fataraka Rasulullah, maka Nabi SAW telah meninggalkan daripada kalangan orang yang mendapat habuan, hadiah daripada Nabi, rajulan, seorang lelaki, lam yu'ti, Nabi tidak memberi kepadanya apa-apa. Wa huwa a'jabuhum ilayya, padahal orang tersebut adalah orang yang paling aku sukai. Dan dianggap orang inilah yang paling sepatutnya layak mendapat hadiah pemberian daripada Nabi. Fakuntu ila Rasulillah, maka aku telah bangun pergi kepada Nabi SAW. Fasarartuhu, dan aku telah berbisik kepada Nabi SAW seraya berkata, malaka, wahai tuan, kenapa tuan? Inni la ara malaka an fulan. Kenapa tuan tidak bagi hadiah wahai Rasulullah kepada orang tersebut? Wallahi, demi Allah, kata Sa'ad, inni la arahu mu'mina, sesungguhnya aku melihatnya adalah orang beriman yang kuat iman dia, ataupun ucapannya adalah muslimah. Fasakattu qalila, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas pun diam. Dan Nabi SAW masih lagi tak bagi kepada sahabat yang Sa'ad bin Abi Waqqas cadangkan itu sebarang hadiah. Summa ghalabani ma a'lamu minhu, kemudian aku tidak lagi dapat menahan diriku berdasarkan apa yang aku tahu tentang orang tersebut. Kenapa dia tak dapat pemberian padahal dia yang sepatutnya dapat? Maka sekali lagi Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Nabi, wahai utusan Allah, malaka an fulan, kenapa tuan tak bagi orang tersebut? Fa wallahi, maka demi Allah, inni la arahu mu'mina, au qala muslim, qala au muslimah, sesungguhnya aku melihat dia adalah orang yang benar-benar beriman. Fasakattu qalila, kali kedua Sa'ad bin Abi Waqqas diam, dia nak tengok tindakan Nabi. Masih lagi Nabi tak bagi apa-apa kepada orang tersebut. Summa ghalabani ma a'lamu minhu, buat kali ketiga kata Sa'ad, aku tidak dapat menahan diri berdasarkan apa yang aku tahu tentang orang tersebut. Kenapa dia tak dapat? Maka aku berkata lagi kepada Nabi SAW buat kali ketiga, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, malaka an fulan, kenapa tuan tak bagi pemberian kepada orang tersebut? Fa wallahi, maka demi Allah, inni la arahu mu'mina, sesungguhnya aku melihat dia adalah seorang yang benar-benar beriman, ataupun orang yang benar-benar muslim. Maka akhirnya Nabi SAW terangkan sabda Nabi, inni la u'tiyar rajul, sesungguhnya aku kadangkala memberi kepada seseorang, wa ghairuhu, dalam keadaan sebenarnya ada orang selainnya, ahabbu ilayya, yang aku lebih suka untuk memberi kepada orang tersebut. Tapi kenapa Nabi memberikan kepada orang yang Nabi bagi? Khasyata, kerana aku risau dan takut, ayyukabba finnar, bahawa orang ini akan dicampakkan pada wajahnya di dalam neraka. Kenapa? Kerana takut dia murtad, keluar daripada Islam, iman dia masih tidak kuat.
Maka ini yang menjadi tajuk tadi, memberi kepada orang yang tertentu kerana merisaukan keimanannya. Jika dia tak diberi, maka dia akan keluar daripada Islam. Tapi mu'allafatul qulub hanya beberapa tahun. Dia tidaklah selama-lamanya. Hanya beberapa tahun yang mana dilayan seperti itu dengan baik. Terus 2434 terus Terus 2435 Maka dalam hadis ini kisah yang sama cuma ada penambahan. Maka bila Sa'ad berkali-kali temu Nabi kata, "Wahai Rasulullah, kenapa tak bagi orang tersebut? Padahal aku menganggap dialah orang yang sebenar-benarnya beriman." Maka bila berulang kali Sa'ad pada waktu itu berkata kepada Nabi, "Fadaraba Rasulullah baina unuki wa katifi." Maka Nabi SAW telah menepuk di antara tengkuk dan bahuku. Nabi tepuk belakang Sa'ad. Kemudian baginda bersabda, "Aqitalan ai Sa'ad? Adakah sampai kamu sanggup berperang wahai Sa'ad?" Kerana nak menekankan bahawa orang tersebut perlu dapat. Maka Nabi terangkan, sesungguhnya la'utiyar rajul, aku memberi hadiah kepada seseorang, wa ghairuhu, dalam keadaan sebenarnya orang yang selainnya adalah lebih aku suka untuk berikan kepadanya. Namun Nabi tak dapat kerana Nabi risau ada orang yang mana kalaulah tak diberi maka dia akan keluar daripada Islam lalu akan dicampakkan ke dalam neraka. Jelas ke jelas? 2436 baca. Yang ini berkenaan tentang beberapa golongan Ansar. Bahkan bukan beberapa golongan Ansar, semua golongan Ansar tak dapat apa-apa dalam peperangan Hunain. Tak dapat apa-apa. Padahal dalam peperangan Hunain harta rampasan melimpah ruah. Tapi Nabi bagi banyak kepada orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam. Sehingga menimbulkan ketidakpuas hati pada sebahagian sahabat Ansar yang muda. Maka hadis ni banyak. Terus ada beberapa hadis. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya ada beberapa orang daripada golongan Ansar. Mereka telah berkata sewaktu peperangan Hunain. Peperangan Hunain berlaku pada tahun yang ke-8 Hijrah. Hina afa Allah, sewaktu Allah menganugerahkan kepada Rasulnya SAW min amwal, daripada harta rampasan perang, Hawazin, golongan Hawazin. Ma afa'a, apa yang Allah anugerah dan kurniakan kepada Nabi. Banyak. Puluhan ribu kambing, kemudian ribuan ekor unta, kemudian apa yang menjadi tawanan perang daripada kalangan hamba-hamba, daripada kalangan keluarga Hawazin. Terus baca. Maka Nabi SAW telah mula memberi beberapa orang daripada kalangan Quraisy, terutamanya yang pemimpin, sebab mereka ni baru masuk Islam. Maka Nabi sengaja bagi mereka banyak supaya Nabi nak tunjukkan yang umat Islam berperang bukanlah kerana harta rampasan. Sebab itu sahabat-sahabat lama dan orang Ansar, mereka tak dapat apa-apa pun bahagian. Yang banyak dapat adalah kebanyakannya orang yang baru masuk Islam. Maka Nabi telah mula memberi kepada beberapa orang daripada kalangan Quraisy al-mi'ata minal ibil, 100 ekor unta setiap seorang. Faqalu, maka para sahabat berkata, yaghfirullahu li Rasulillah, semoga Allah mengampunkan Rasulullah, yu'ti Quraisyan, Nabi banyak memberi harta rampasan perang kepada Quraisy, wa yatrukuna, dan Nabi meninggalkan kami, wasuyufuna, dalam keadaan pedang-pedang kami masih lagi menitiskan daripada darah mereka. Yang berperangnya kami, tapi yang Nabi bagi hadiah rampasan perang adalah kepada golongan Quraisy. Maka ada beberapa sahabat Ansar yang tidak berpuas hati. Qala Anas, maka telah diceritakan perkara tersebut kepada Nabi SAW bahawa golongan Ansar tidak berpuas hati. Fa'arsala ilal Ansar, maka Nabi telah mengutuskan seseorang kepada golongan Ansar. Fajama'ahum fi qubbah, maka Nabi telah mengumpulkan mereka di sebuah kemah min adam yang diperbuat daripada kulit. Falamma ijtama'u, apabila mereka semua telah berkumpul, ja'ahum Rasulullah, maka telah datang kepada mereka Nabi SAW, maka baginda bersabda, ma hadithun, apakah berita, balagani yang telah
telah sampai kepadaku daripada pihak kamu. Maka telah berkata fuqahaul ansar, yang cerdik pandai daripada kalangan golongan ansar, maka mereka berkata amma zawra'ina, adapun orang-orang yang bijaksana daripada kalangan kami, wahai utusan Allah, falam yaqulu syai'a, mereka tak ada berkata apa-apa. Wa amma unasum minna hadithatu asnanihim, namun mereka-mereka yang masih muda daripada kalangan kami, mereka telah berkata yaghfirullahu li rasulillah, semoga Allah mengampunkan utusan Allah Nabi SAW. Yu'ti Quraisy, Nabi hanya memberi harta rampasan perang kepada golongan Quraisy. Wa yatrukuna, dan Nabi SAW telah membiarkan kami. Wa suyufuna, dalam keadaan darah-darah kami, pedang-pedang kami masih lagi menitiskan darah musuh. Yang berjuangnya kami, yang dapat harta rampasannya adalah golongan Quraisy. Maka ada beberapa pemuda-pemuda Ansar tidak berpuas hati. Maka Nabi SAW bersabda, fa inni utiya rijalan hadithi ahdim bi kufrin ata'allafahum. Maka sabda Nabi, sesungguhnya aku memberi kepada beberapa orang hadithi ahdin, yang mana amat baru tempoh mereka dengan kekufuran. Ata'allafahum, lalu aku berikan kepada mereka harta rampasan perang bertujuan untuk melembutkan hati mereka kepada Islam. Nanti bila mereka dah istiqamah atas agama, maka pada waktu itu semua orang akan mendapat bahagian yang sama. Maka Nabi bersabda, afala tardan, adakah kamu wahai Ansar tidak suka ayyadhhaban nasu bil amwal, manusia semua membawa balik harta-harta, wa tarji'una ila rihalikum, namun kamu membawa pulang ke rumah-rumah kamu, akan Nabi SAW. Fa wallahi, maka demi Allah, sabda Nabi, lama tanqalibu nabihi, apa lama tanqalibu, pasti apa yang kamu membawa pulang, iaitu Nabi SAW, khairun, itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka bawa pulang daripada harta dan seumpamanya. Maka bila mendengar ini, orang Ansar terus berkata, bala, bahkan wahai utusan Allah, qad radina, kami reda kalaulah kami dapat membawa kamu pulang wahai Rasulullah ke Madinah. Sebab itu walaupun selepas hijrah Nabi tak duduk di Mekah, walaupun selepas pembukaan kota Mekah Nabi tak duduk di Mekah, sebaliknya Nabi kekal berada di Madinah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi SAW mengingatkan golongan Ansar, fa innakum satajiduna usrah, maka sesungguhnya kamu wahai golongan Ansar, kamu akan mendapati usratan, orang lain akan dilebihkan dan diutamakan berbanding kamu. Maka wahai golongan Ansar, di sini kamu dah menjadi terkilan, sebab Nabi SAW melebihkan orang Quraisy berbanding kamu dalam harta rampasan peperangan Hunain. Namun wahai Ansar, sesungguhnya kamu akan mendapati keutamaan yang akan diberikan lebih kepada orang lain, dan pada waktu itu kamu diabaikan. Maka fasbiru, bersabarlah kamu sehingga bertemunya kamu dengan Allah. Fa inni alal haud, dan aku akan menanti dan menunggu kamu di atas haud, di atas kolam Nabi SAW, mata air Nabi SAW. Maka orang Ansar pun menjawab, sanasbir, kami akan bersabar wahai Rasulullah. 2437 baca sampai habis. Hadithatun asnanim, yang banyak pada waktu itu mempersoalkan adalah golongan Ansar yang masih muda. Adapun yang golongan Ansar yang awal masuk Islam beserta dengan golongan Muhajirin, mereka tidak mempertikaikan apapun keputusan Nabi SAW. Terus riwayat 2438 pun lebih kurang sama. Baca hadis dengan matan dia, sanad dengan matan dia. Dua 2439 baca. Maka ini menceritakan tentang apa yang Nabi sebut di dalam kemah kepada golongan Ansar sewaktu Nabi mendengar mereka tidak berpuas hati dengan pembahagian harta pusaka Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, maka Anas bin Malik berkata, jamaah Rasulullah, Nabi SAW telah menghimpunkan hanya golongan Ansar
pada peperangan Hunain. Faqala, maka baginda bersabda, afikum ahadun min ghairikum, adakah di kalangan kamu orang yang selain daripada kamu? Ada tak dalam ini yang bukan golongan Ansar, yang bukan penduduk Madinah? Maka mereka berkata, la, tidak, illa kecuali ada salah seorang anak saudara kami yang bersama dengan kami. Maka Nabi SAW bersabda, inna bana ukhtil qawmi minhum, sesungguhnya anak saudara adalah sebahagian daripada mereka. Faqala, kemudian baginda bersabda, inna Quraisyan, Nabi terangkan kenapa Nabi bagi Quraisy harta rampasan dan Nabi tidak bagi kepada golongan Ansar. Maka sabda Nabi, sesungguhnya orang Quraisy hadithu ahdim bijahiliyah, mereka adalah golongan yang baru sahaja masuk baru sahaja meninggalkan kepercayaan jahiliyah mereka. Wa musibah, dan mereka baru sahaja adalah golongan yang diuji, yang ada jawatan, hilang jawatan, yang ada sebelum ini sanjungan tak ada apa-apa sebab umat Islam telah menawan kota Mekah. Wa inni aradtu, maka sabda Nabi, dan sesungguhnya aku ingin an ajburahum, untuk aku menolong mereka, wa ata'allafahum, dan aku ingin untuk melembutkan hati mereka. Maka Nabi bertanya, amma tardan, adakah kamu tidak gembira ayyarji'an nasu bid dunya, manusia semuanya membawa balik dunia bersama mereka, wa tarji'una bi Rasulillah, dan kamu pula membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah-rumah kamu. Lau salakan nasu wadiya, sabda Nabi, kalaulah golongan Ansar memilih satu jalan pada satu lembah, wasalakal lau salakan nasu wadiya, kalaulah semua manusia memilih untuk berjalan pada satu lembah, wasalakal ansaru syi'bah, sementara golongan Ansar memilih untuk menggunakan jalan yang lain, maka Nabi akan ikut yang mana? La salaktu syi'bal ansar, maka aku akan memilih apa yang dipilih oleh golongan Ansar, sabda Nabi. 2440 baca. Maka berkata Anas bin Malik, apabila telah dibuka kota Mekah, qasamal ghanaima fi Quraisyin, maka Nabi SAW telah membahagi-bahagikan harta rampasan peperangan Hunain di kalangan orang Quraisy. Maka yang dimaksudkan dengan pembahagian ini adalah daripada peperangan Hunain. Faqalatul Ansar, maka golongan Ansar telah berkata, inna hadza lahuwal ajab, sesungguhnya perkara ini amat pelik. Inna suyufana, sesungguhnya pedang-pedang kami, taqturu min dima'ihim, masih lagi menitiskan darah-darah musuh, maksudnya perang baru sahaja habis. Wa inna ghanaimana, dan sesungguhnya harta-harta rampasan kami, turaddu alaihim, dikembalikan, diberikan kepada Quraisy. Quraisy yang baru kali pertama perang dapat semua. Kami yang dah lama bersama dengan Nabi tak diberikan apa-apa. Maka telah sampai perkara tersebut kepada Nabi SAW. Fajama'ahum, maka Nabi telah menghimpunkan golongan Ansar. Maka Nabi bersabda, man ladzi balagani ankum, apakah berita yang telah sampai kepadaku daripada kamu? Maka mereka menjawab, huwal ladzi balagaka, itulah berita yang telah sampai kepadamu wahai Rasulullah, itulah yang berlaku. Wa kana la yakdzibun, wa kanu la yakdzibun, dan adalah para sahabat mereka tidak pernah berbohong. Maka berkata perawi, amma tardaun, maka Nabi SAW bersabda, adakah kamu tidak redha ayyarji'allahu an-nas ayyarji'an nasu bid dunya, manusia masing-masing membawa pulang dunia mereka ke rumah mereka, wa tarji'un, dan kamu pula membawa pulang Nabi SAW ke rumah kamu. Maka Nabi bersabda, lau salakan nasu wadiya, kalaulah semua manusia memilih untuk berjalan pada satu lembah, wasalakatul ansar wadiya, dan golongan Ansar memilih untuk mengikut jalan yang lain, maka yang mana Nabi akan pilih? La salaktu wadiyal ansar, pasti aku akan memilih jalan lembah yang digunakan oleh golongan Ansar, atau syi'bal ansar, ataupun jalan di bukit yang digunakan oleh golongan Ansar. Nabi nak tunjukkan betapa Nabi amat menghargai golongan Ansar sehingga Nabi akan bersama dengan mereka. Cuma Nabi beri lebih kepada Quraisy kerana mereka baru masuk Islam. 2441 baca. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, lamma kana yaum Hunain, sewaktu peperangan Hunain, aqbalat Hawazin, telah datang kumpulan Hawazin dan Ghatfan, dan juga ada kabilah-kabilah kecil yang lain. Bidharariyihim, mereka datang berperang dengan membawa anak-anak isteri mereka.
wa na'amihim, mereka membawa segala binatang ternakan mereka. Sebab itu dalam peperangan ini harta rampasan sangat banyak. Sebab golongan Hawazin dan Ghatfan, mereka berperang bawa semua harta yang mereka ada. Mereka punya niat, kalaulah mereka bawa, mereka tak akan lari daripada medan peperangan. Namun realitinya, apabila berlakunya perang, maka masing-masing lebih memilih untuk menyelamatkan diri sendiri. Wa ma'an Nabi SAW, bersama dengan Nabi SAW pada waktu tersebut lebih kurang 10,000 tentera. Namun dalam kitab sirah menyebut sebanyak 12,000 tentera. Wa ma'ahu tulaqa, dan bersama dengan Nabi SAW adanya golongan orang-orang yang baru masuk Islam. At-tulaqa adalah golongan penduduk Mekah yang baru masuk Islam. Kenapa mereka dipanggil At-tulaqa? Kerana At-tulaqa ini bermaksud bebas. Nabi SAW bebaskan mereka tanpa syarat. Nabi tak paksa mereka masuk Islam. Nabi SAW tak tuntut apa-apa daripada mereka. Baca hadis. Maka baru, maka ketika mana perang baru, maka orang-orang yang baru masuk Islam ini telah lari daripada medan peperangan. Sebab mereka telah diserang hendap ketika dalam peperangan Hunain ataupun peperangan Hawazin. Hatta sehingga baqiyah wahdah, Nabi tinggal bersendirian. Maka Nabi SAW pada hari itu telah menyeru dengan dua seruan. Lam yakhlid bainahuma syai'a, tidak ada seruan di antara keduanya sedikit pun. Iltafata an yamini, maka Nabi telah menoleh ke arah kanan. Maka baginda bersabda, ya ma'syaral ansar, wahai golongan ansar. Maka golongan ansar pun menjawab, labbaika ya Rasulullah, kami menyahut panggilanmu wahai Rasulullah. Absyir, berita gembira untukmu wahai Rasulullah dengan kemenangan. Nahnu ma'ak, kami sentiasa bersama dengan kamu. Kemudian Nabi SAW menoleh ke arah kiri, maka baginda bersabda, ya ma'syaral ansar, wahai golongan ansar. Maka mereka pun menjawab, labbaika ya Rasulullah, kami menyahut panggilanmu wahai Rasulullah. Absyir, khabar gembira untuk kamu. Nahnu ma'aka, kami sentiasa bersama dengan kamu. Berkata Anas bin Malik, wa huwa ala baghlatin bayda, dan Nabi SAW sedang menunggang satu bagal yang berwarna putih. Fanazala, maka baginda telah berhenti di satu tempat. Maka baginda bersabda, ana Abdullahi wa Rasuluh, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Fanhazamal musyrikun, maka akhirnya kalahlah golongan musyrikin. Wa asaba Rasulullah, dan telah beroleh Nabi SAW dan semua umat Islam ghanaima kathirah, jumlah harta rampasan yang sangat-sangat banyak. Faqasama fil muhajirin, dan Nabi SAW telah memberikan sedikit kepada golongan muhajirin dan golongan mereka-mereka yang baru masuk Islam. Walam yu'til ansara syai'a, dan Nabi langsung tak bagi apa-apa kepada golongan ansar. Idza kanati syaddah, maka orang-orang ansar berkata, idza kanati syaddah, apabila pada waktu susah, fanahnu nud'a, maka kamilah yang dipanggil oleh Rasulullah. Wa yu'til ghanaim, namun bila pemberian harta rampasan perang, ghairana, Nabi berikan kepada orang lain. Fabalaghahu dzalika, maka aduan tersebut telah sampai kepada Nabi SAW. Fajama'ahum, maka Nabi telah kumpulkan mereka di satu kemah. Maka baginda bersabda, ya ma'syaral ansar, wahai golongan ansar, ma hadithun balawani ankum, apakah berita yang telah sampai kepadaku berkenaan kamu? Fasakatu, maka golongan ansar pun diam. Maka baginda bersabda lagi, ya ma'syaral ansar, wahai golongan ansar, amma tardaun, adakah kamu tidak suka ayyadhhaban nasu bid dunya, semua manusia membawa pulang dunia bersama mereka. Wa tadhhabu Nabi Muhammad, sementara kamu membawa pulang Muhammad, tahuzunahu, yang kamu bergabung dengannya ke rumah-rumah kamu. Tahuzunahu ay tadummunahu. Qalu, maka golongan ansar pun menjawab, bahkan wahai Rasulullah, radina, kami redha, kami gembira, kami suka, walaupun orang lain dapat harta, kami dapat kamu wahai Rasulullah dan mencukupi. Maka Nabi SAW bersabda, lau salakan nasu wadiya, kalaulah golongan ansar berjalan pada satu jalan, wasalakatil ansar, dan golongan ansar berjalan pada jalan yang berbeza daripada orang ramai, la akhastu, nescaya aku akan mengambil jalan yang digunakan oleh golongan ansar. Berkata Hisham, fakultu ya Aba Hamzah, anta syahid, maka Hisham telah bertanya kepada Abu Hamzah, adakah tuan hadir pada peristiwa ini, ketika mana Nabi kumpulkan golongan ansar? Maka berkata Anas, wa aina aghibu anhum, kemana aku nak menghilang kalaulah tidak di situ.
Maka beliau sentiasa bersama dengan Nabi SAW. 2442, jelas ke jelas? Baca hadisnya. Panggil Kak Safiyah. Maka dalam hadis ini diterangkan bagaimana golongan Hawazin dan Ghatfan mereka menyusun pasukan tentera mereka. Berkata Anas bin Malik, "Iftatahna Makkah." Kami telah menawan kota Mekah. Maka pembukaan kota Mekah dulu, barulah berlakunya peperangan Hunain ataupun Hawazin. Summa inna ghazawna Hunaina. Kemudian kami telah mula pergi berperang untuk peperangan Hunain. Qala, berkata Anas, faja'al musyrikun. Maka golongan musyrikin iaitu Hawazin dan Ghatfan mereka telah datang bi ahsani sufuf, dengan sebaik-baik susunan pasukan tentera. Ra'aitu, kata Anas bin Malik, yang aku pernah lihat. Tidur. Ya, panggil Umi, nanti Umi dah siap. Fasuffatil khail, maka mula-mula golongan mereka telah menyusun tentera berkuda. Summa saffatil muqatilah, kemudian pada lapisan yang kedua mereka telah persiapkan pejuang-pejuang mereka. Summa suffatin nisa, pada barisan yang ketiga adalah isteri-isteri dan wanita mereka. Min wara'i dzalika, di belakang itu. Summa suffatil ghanam, kemudian mereka telah susun harta-harta mereka daripada kambing-kambing, lebih kurang 40,000 kambing ataupun lebih yang telah umat Islam perolehi sewaktu peperangan Hunain. Summa suffatin na'am, kemudian barulah lembu dan juga kuda mereka. Berkata Anas bin Malik, wa nahnu basyarun kathir, jumlah mereka adalah jumlah kami pula adalah tentera yang ramai. Qad balaghna 6,000, bilangan kami sampai 6,000, tapi sebenarnya bukan 6,000, 12,000. Wa ala mujannabati khailina, sementara pada bahagian tentera berkuda kami adanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Faja'alat khailuna, maka ketika mana kami telah diserang hendak, maka menjadilah tentera berkuda kami talwi, telah terkejut lalu berpatah balik ke arah belakang kami. Maka apabila kena serang hendak daripada celah-celah bukit dengan ribuan panah dan tombak, maka tentera berkuda telah menjadi terkejut, maka mereka telah berpatah balik. Falam nalbath, maka tidaklah menunggu tempoh yang lama, an-iktashafat, apabila terbukanya dan terdedahnya tentera berkuda. Wa farratil a'rab, maka golongan A'rab yang baru masuk Islam mereka pun melarikan diri daripada medan peperangan. Wa man na'lam, dan beberapa orang yang kami tahu daripada kalangan manusia. Maka pada waktu itu Nabi SAW tak lari. Maka Nabi SAW menyeru, wahai golongan muhajirin, wahai golongan muhajirin. Kemudian baginda menyeru, ya lal ansar, ya lal ansar, wahai golongan ansar, wahai golongan ansar. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadza haditsu ummiyah, ini ummiyah, ini adalah hadis daripada makcik beliau. Terus qala, maka kami pun menjawab, kami menyahut panggilanmu wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW maju ke hadapan. Maka berkata perawi, fa'aimullah, maka demi Allah, ma atainahum, tidaklah kami datang kepada mereka, kepada musuh, sehingga kami berjaya mengalahkan mereka. Berkata perawi, faqabatna dzalikal mal, bila kami telah berjaya mengalahkan musuh, maka kami telah mengambil harta rampasan perang mereka. Summan talakna ila Taif, bila kami berjaya menang dalam peperangan Hunain, maka kami telah maju ke Taif untuk mengalahkan orang-orang Taif pula. Fahasarnahum, maka kami telah mengepung mereka selama tempoh 40 malam. Summa raja'na ila Mekah, kemudian kami telah kembali semula ke Mekah. Qala fanazalna, maka kami telah berkemah di satu tempat, maka sebenarnya tidaklah tepat di Mekah, sebaliknya di Ji'ranah. Maka di Ji'ranah Nabi SAW telah membahagi-bahagikan harta rampasan perang. Faja'ala Rasulullah, maka Nabi SAW mula membagi. Ada seorang yang Nabi bagi sebanyak 100 ekor unta. Kemudian baki hadis adalah lebih kurang sama. Maka ada orang yang baru masuk Islam, terutamanya pemimpin-pemimpin Quraisy dan juga Ghatfan, Nabi bagi 100 ekor, 100 ekor, 100 ekor. Dan orang Ansar langsung tak dapat apa-apa. 2443 baca.
Daripada Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ata Rasulullah, Nabi SAW telah memberi." Maka hadis ini menerangkan siapa yang dapat sampai 100 ekor unta seorang. Maka antara yang Nabi bagi 100 ekor unta seorang adalah Abu Sufyan bin Harb. Yang kedua Safwan bin Umayyah. Ini kedua-duanya adalah pemimpin Quraisy. Yang ketiga Uyainah bin Hisan ataupun namanya Uyainah bin Badar. Beliau ini adalah pemimpin Ghatfan. Yang keempat adalah Aqra' bin Habis. Kulla insani minhum. Setiap daripada empat orang ini Nabi bagi 100 ekor unta seorang. Namun, wa'ata Abbas bin Mirdas. Salah seorang daripada pemimpin yang baru masuk Islam bernama Abbas bin Mirdas, Nabi bagi kurang daripada 100. Walaupun banyak Nabi bagi berpuluh-puluh, tapi dia merasakan kenapa dia tak dapat 100. Maka Abbas bin Mirdas pada waktu itu telah melantunkan syair, "Ataj'alu nahbi wa nahbal ubaidi baina Uyainah wal Aqra." Adakah kamu wahai Muhammad menjadikan harta rampasan harta rampasan perangku dan harta rampasan perang Ubaid kudaku. Ubaid adalah nama kuda dia. Adalah di antara Uyainah dan juga Aqra. Fama kana Badrun. Badr maksud adalah gelaran kepada Uyainah bin Hisn. Ataupun Badar ini adalah nama ayah kepada Uyainah bin Hisan. Maka tidaklah Badar, iaitu Uyainah bin Hisan, wala Habis, iaitu Aqra', yafuqan, tidaklah mereka berdua ini melebihi Mirdas, ayahku, fil majma' di dalam perhimpunan. Maka maksudnya, mereka ini tidaklah jauh lebih mulia daripada ayahku. Kenapa mereka dapat lebih dan aku dapat kurang? وَمَا كُنْتُ دُونَ مْرِئٍ مِّنْهُمَا, dan tidaklah aku lebih rendah kedudukan berbanding mereka berdua. وَمَنْ يُخْفَدْ, dan barang siapa yang direndahkan pada hari ini, لَا يُرْفَعِ, tidak akan dimuliakan. Maka dia seolah-olah anggap dia tak dapat 100 ekor unta, Nabi tak muliakan dia. Padahal dia adalah pemimpin juga kepada kaum dia. Maka bila Nabi SAW dengar, فَأَتَمَّ لَهُ Rasulullah, maka Nabi pun bagi kepadanya 100 ekor unta. Ini adalah akhlak Nabi SAW dan betapa bersabarnya Nabi dengan keadaan masyarakat Arab yang pada waktu itu baru masuk Islam. 2444 dan 2445 lebih kurang sama, baca sampai habis. Wazada, cuma di sini ada yang kelima. Maka yang kelima, siapakah orang yang kelima yang mendapat 100 ekor unta? Sini beh. Wa ata Alqamah, Nabi SAW telah berikan kepada Alqamah bin Ulathah juga 100 ekor unta. Nah, dia pun mendapat 100 ekor unta. Maka semua orang ini Nabi SAW berikan 100 ekor unta. Terus, maka sebenarnya lebih daripada 5 orang. Banyak lagi orang-orang lain yang Nabi SAW berikan 100 ekor unta. Dan jumlah ni bukan murah. Kalaulah seekor unta zaman kita 5 ke 6 ribu, kalikan dengan 100, itulah jumlah yang mereka dapat. Terus, laju sikit. 2446 masih lagi menceritakan bagaimana Nabi SAW memujuk golongan Ansar dan Nabi terangkan kepada mereka kenapa mereka tak mendapat apa-apa daripada harta rampasan peperangan Hunain. Terus, sesungguhnya Nabi SAW tak kala telah menang dalam peperangan Hunain. Qasamal ghanaim, baginda telah membahagi-bahagikan harta rampasan perang. Fa'atal mu'allafah, maka Nabi telah memberi kepada orang-orang yang tertentu. Al-mu'allafah, bertujuan untuk melembutkan qulubuhum, hati-hati mereka. Fabalaghahu, maka telah sampai berita kepada Nabi bahawa sesungguhnya golongan Ansar yuhibbuna, mereka juga suka ayyusibu, untuk memperolehi harta rampasan perang sebagaimana orang lain telah dapat harta rampasan perang.
Maka Nabi SAW telah berdiri lalu berkhutbah di kalangan mereka. Fahamidallaha wa asna alaih. Maka Nabi SAW telah memuji Allah, kemudian baginda bersabda, Ya ma'syaral ansar, wahai golongan ansar, alam ajidkum, tidakkah ketika mana aku mendapati kamu pada permulaan dullala, kamu adalah golongan yang sesat. Fahadakumullahu bi, maka Allah telah memberi hidayah kepada kamu melaluiku. Wa'alatan, maka aku mendapati kamu pada awal pertemuan kita miskin. Fa'agnakumullahu bi, maka Allah mengkayakan kamu dengan sebabku. Wa mutafarrikin, dan kamu asalnya berpecah belah, berperang sesama sendiri. Fajama'akumullah, maka Allah menggabungkan hati-hati kamu bi dengan sebabku. Wa yaqulun, dan golongan Ansar, setiap kali Nabi tanya, mereka menjawab, Allah wa rasuluhu amannu. Apakah maksud amannu? Lillahi wa li rasulihi al-fadal wal minnah alal haqiqah. Semestinya yang berhak untuk mendapat pujian dan ihsan adalah Allah dan Rasul. Maka mereka terus menerus menjawab begitu. Maka Nabi bersabda, Ala tujibunani, mengapa kamu tidak memberi kepadaku jawapan? Maka mereka hanya menjawab, Allah wa rasuluhu amannu. Allah dan Rasulnya secara hakikat adalah lebih telah melakukan kebaikan dan ihsan kepada kami. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, Ama innakum, adapun sesungguhnya kamu, lau syi'tum, kalaulah kamu mahu, antakulu, kamu juga boleh mengungkit ataupun mengingatkan kelebihan-kelebihan yang kamu buat kepadaku. Maka kamu juga boleh berkata bahawa kamu telah kamu telah membantu Rasulullah, kamu telah menolong golongan muhajirin. Maka sabda Nabi, kamu juga boleh berkata begitu. Dan Nabi ada mengira beberapa perkara yang Ammar pada waktu itu tidak ingat. Faqala, kemudian Nabi bersabda, Ala tardaun, adakah kamu tidak gembira bahawa orang ramai membawa pulang kambing dan unta, wa tadhhabuna bi Rasulillahi ila rihalikum, sementara kamu membawa pulang ke rumah kamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ansar syiar, perumpamaan dekatnya golongan Ansar dengan Nabi adalah seperti pakaian yang dipakai di dalam, maksudnya sentuh dengan kulit. Wan nasu disar, sementara orang ramai adalah perumpamaannya adalah seperti pakaian luar. Mana yang lebih dekat dengan kulit manusia? Pakaian yang dalam ke pakaian yang luar? Pakaian yang dalam, syiar. Maka sebab itu Nabi beri perumpamaan, kamu sangat dekat dengan wahai Ansar, kamu adalah umpama syiar, pakaian yang menyentuh kulit. Sementara manusia adalah sekadar disar, pakaian yang dipakai di luar. Walaulah hijrah, kalaulah bukan kerana hijrah, adalah aku termasuk salah seorang daripada golongan Ansar. Walau salakan nas wadiya, kalaulah manusia memilih untuk menempuh satu lembah dan satu jalan, la salaktu wadiyal Ansar, pasti aku akan memilih jalan dan lembah yang dilalui oleh golongan Ansar. Innakum satalqaun, wahai golongan Ansar, sesungguhnya kamu akan bertemu selepas kewafatanku atharah, keutamaan dan kelebihan diberikan kepada selain kamu. Maksudnya Nabi ingatkan, bila aku dah tak ada nanti, maka kamu akan lebih teruk disakiti wahai golongan Ansar. Fasbiru, maka bersabarlah kamu, hatta talqauni alal haud, sehingga kamu bertemuku kelak di telaga aku. 2447 baca. Laju sikit. Yang ni lebih kurang sama, baca sampai habis. Maka dalam peperangan Hunain, Nabi SAW telah melebihkan, telah mengutamakan beberapa orang dari dalam pembahagian harta rampasan perang. Maka Nabi telah bagi kepada Aqra' bin Habis 100 ekor unta. Wa ata Uyainah, Nabi telah beri kepada Uyainah 100 ekor unta. Nabi telah beri beberapa orang daripada pemimpin masyarakat Arab jumlah yang sama. Wa atharahum, dan Nabi telah mengutamakan golongan ini pada hari tersebut di dalam pembahagian harta rampasan perang. Faqala rajulun, maka telah berkata seseorang, Wallahi demi Allah, inna hadhi laqismah, sesungguhnya pembahagian seperti ini, ma'udila fiha, tidak ada keadilan padanya, wa ma'urida bi fiha wajhullah, dan tidaklah pembahagian ini menginginkan padanya keridaan Allah. Fakultu, maka berkata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah, pasti dan pasti aku akan menceritakan peristiwa ini kepada Nabi. Fa'ataituhu, maka kata Abdullah bin Mas'ud, aku pun telah berjumpa dengan Nabi SAW. Fa'akhbartuhu, aku mengkhabarkan kepada Nabi apa yang orang tersebut telah kata. Fataghayyara wajhu Rasulillah, maka telah berubah wajah Nabi SAW. Hatta kana kasirf,
sehingga menjadi merah penuh. Asirf maksudnya adalah menjadi warna merah sepenuhnya. Thumma qala, kemudian baginda bersabda, faman ya'dil, siapakah yang boleh berlaku adil jika Allah dan Rasulnya tidak berlaku adil. Kemudian baginda bersabda, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa, demi sesungguhnya Musa telah disakiti lebih daripada ini, fasabara, dan Musa telah bersabar. Kemudian baginda bersabda, kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, la jarama, tidak dapat tidak, la arfa'u ilaihi, selepas daripada ini aku tidak akan mengadu apa-apa lagi kepada Nabi SAW, kerana dia tak nak Nabi SAW bersedih. 2448 baca sampai habis, lebih kurang sama. Nasi. Naik panas. Fasarartu maksudnya aku pun berbisik dengan Nabi. Ada orang cakap begini-begini bahawa engkau tidak berlaku adil wahai Rasulullah. Faghadiba min zalik, maka menjadi marah Nabi SAW dengan kata-kata tersebut. Ghadaban syadida, sangat-sangat marah. Nabi kalau marah maka boleh nampak pada wajah Nabi, tapi Nabi tidaklah mengungkapkan perkataan yang tak sepatutnya. Wahmarra wajh, dan menjadi merah wajah baginda, hatta tamainaitu, kata Abdullah bin Mas'ud, sehingga aku tamanna apa terjemahan Melayu? Aku berharap, aku berkeinginan, aku berharap bahawa aku tidak menyebut perkara itu kepada Nabi SAW. Kemudian baginda bersabda, qad udhiya Musa bi akthar min hadha, Nabi Musa telah diuji lebih daripada ini, fasabara, dan baginda telah bersabar. Pun riwayat yang lebih kurang sama berkenaan tentang kata-kata manusia yang mana tidak bersetuju dengan Nabi SAW. 2449 baca. InsyaAllah kita sambung nanti. Kita sambung pada jam 6.30 nanti insyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah.